Anda boleh membaiki hidung anda yang patah. Tapi jika anda biarkan gawang anda bolos, anda tak boleh perbaiki harga diri anda sebagai seorang pemain pertahanan. Itulah kata-kata yang dikeluarkan oleh seorang pemain pertahanan legenda Manchester United, iaitu Nemanja Vidic. Assalamualaikum dan selamat datang ke Para Bola Studio. So, kali ini kita nak semak pasal seorang legenda Manchester United yang merupakan antara tembok penting dalam sejarah kejayaan Manchester United pada pertengahan tahun 2000 sampailah ke musim 2013-2014. Dalam tempoh dia bersama Manchester United, Nemanja Vidic berjaya mendapatkan 15 trofi termasuk satu trofi UCL. So, jom kita tengok kisah Nemanja Vidic macam mana. Di Tetovo Uchize pada 21 Oktober 1981, Nemanja Vidic telah pun dilahirkan. Dan Tetovo Uchize ni merupakan kawasan yang dilanda peperangan. Waktu tu kawasan penempatan Vidic bukanlah Serbia lagi, waktu tu adalah Yugoslavia. Vidic pernah cerita tau, dia kata normal lah kalau dengar bunyi rata kebal ke, bunyi siren ke, bunyi bom ke. Dan dia pernah bagi tahu yang kawasan penempatan dia tu pernah kena bom dekat dengan rumah dia, jarak 200 meter je. So inilah kemungkinan sebabnya Nemanja Vidic ni lahir sebagai seorang pahlawan. Vidic mula main bola sepak pada usia 6 tahun. Waktu tu dia ikut abang dia. Dan dia berjaya masuk akademi dekat tempat tinggal dia tu, iaitu Jadisvo Uchize. Awal-awal tadi tersebut silat Uchize, rupa-rupanya Ozice. Dan dekat akademi inilah dia berkembang pesat. Dan akhirnya selepas 6 tahun dekat akademi tu, pada usia 16 tahun, dia ni berpindah ke satu lagi akademi, iaitu Sloboda Ozice. Selepas bermain selama 2,5 tahun bersama pasukan Sloboda, pasukan gergasi daripada Liga Serbia tentu ataupun Liga Yugoslavia lah, iaitu Red Star Belgrade, telah bertindak untuk dapatkan Nemanja Vidic ni sebagai pemain akademi depa. Waktu tu dia dapatkan Vidic sebelum Vidic celebrate birthday ke-15 tahun dia. Dan walaupun bermain dekat Red Star Belgrade, tapi dia buat debut senior bukan dekat Red Star Belgrade. Dia buat debut dekat Spartak Subotica ketika dipinjamkan oleh Red Star Belgrade. Dan selepas kembali daripada peminjaman, dia terus menjadi tonggak utama untuk pasukan Red Star Belgrade. Dan pada musim 2001-2002, Vidic telah berjaya membawa pasukan Red Star ni menang Yugoslav Cup. Dan selepas tu, walaupun usia masih lagi sangat muda, Vidic ni diberikan armband kapten tau, selama 3 musim bersama dengan pasukan Red Star Belgrade. Dan kemuncak kejayaan dia dekat Red Star adalah memenangi double, iaitu memenangi trofi Piala Liga dan juga memenangi Liga waktu tu. Dan walaupun bermain sebagai seorang defender, Nemanja Vidic ni selalu ditugaskan untuk ambil penalti dan memberi pengaruh besar dalam gerakan pasukan Red Star. So dalam 67 penampilan je bersama pasukan Red Star, dia berjaya menjadikan 12 gol sebagai seorang pemain pertahanan. Dan selepas tu dia join satu lagi pasukan gergasi dekat Rusia, iaitu pasukan Spartak Moskow. Waktu tu nilai transfer Vidic ni tak didedahkan, tapi waktu tu tercatat waktu Vidic berpindah ke Liga Rusia tentu, Vidic adalah pemain pertahanan termahal dalam sejarah Liga Rusia waktu tu. Dan selepas hanya 1,5 musim bersama Spartak Moskow, kehebatan dia ni dah dikesan oleh Sir Alex Ferguson. So waktu ni mulalah Manchester United cuba untuk dapatkan dia. Dan akhirnya Manchester United berjaya dapatkan dia pada winter transfer. Bukan sama transfer tau. Manchester United berjaya dapatkan dia waktu winter transfer, iaitu bertarikh pada 25 Disember pada tahun 2005. Dan dia ni telah sah sertai Manchester United pada 5 Januari 2006. Tapi sebenarnya ada cerita di sebalik ini tau. Sebenarnya sebelum dia berpindah ke Manchester United, dia telah pun bersetuju untuk berpindah ke pasukan Fiorentina tau. Tapi sayang waktu tu Fiorentina sudah pun kehabisan kuota player asing. So memang delay lah transfer Vidic ke Fiorentina. Lepas tu dah delay, Manchester United masuk jarum, terus dapat. Ialah sebab waktu tu Manchester United adalah antara klub yang paling berjaya. So daripada dia tunggu Fiorentina, Manchester United mai, baik dia ambil Manchester United. Dan waktu tu dia berpindah dengan nilai 7 juta pound. Waktu tu dia datang lagi dengan seorang pemain daripada Monaco, iaitu Patrice Evra. Dan sebenarnya Manchester United dah minat dia ni lama tau. Dah 2 tahun lebih dah Manchester United perhati dia. Dan lalah kali berjaya juga dapatkan dia. Dan kita fast forward ke depan, Nemanja Vidic ni buat debut bersama Manchester United. Waktu tu perlawanan antara Manchester United berhadapan dengan pasukan Blackburn dekat semi-final League Cup. Waktu tu dia masuk sebagai pemain gantian, menggantikan Ruud van Nistelrooy, iaitu striker legenda Manchester United juga. Dan pada musim pertama Vidic bersama pasukan Manchester United, walaupun tak sampai setengah musim lagi dia dekat situ, dia berjaya menjadi part Manchester United yang berjaya menjuarai Piala Liga tentu. Waktu tu dia kalahkan pasukan Wigan. Dan pada musim 2006-2007 lah partnership Rio Ferdinand dan juga Nemanja Vidic ni bermula.
Macam kita tahu dalam sejarah bola sepak England ataupun bola sepak dunia, banyak partner bola sepak yang terkenal. Contoh macam John Terry dengan Ricardo Carvalho, ataupun Carlos Puyol dengan Piqué, ataupun Ramos dengan Pepe. Tapi Manchester United ada gandingan Vidic dan juga Ferdinand. Dan gandingan kedua-dua pemain ni memang cukup baik lah. Boleh kata memang synchronize. Boleh kata macam suami dengan isteri, saling melengkapi. Dan musim pertama dia aja bersama Manchester United, gandingan dia dengan Rio Ferdinand telah berjaya membawa pasukan Manchester United menang Liga Perdana Inggeris time tu. Dan tu adalah permulaan era kejayaan Manchester United untuk menang Liga 3 musim berturut-turut. Gol pertama Vidic bersama Manchester United hadir ketika berhadapan dengan pasukan Wigan. Waktu tu Manchester United menang 3-1. Dan boleh kata musim terbaik gandingan Vidic dan juga Ferdinand adalah musim 2007-2008. Waktu musim tu Manchester United berjaya memenangi double, bukan memenangi trofi kecil, tapi menang double Premier League dan juga UCL. Dan waktu tu Manchester United berjaya menang Liga dengan just bolos 22 gol je daripada 38 game. Waktu tu defend Manchester United memang kebai. Hambayalah dekat kanan ada Gary Neville, kiri ada Evra, tengah ada Vidic dengan Ferdinand, belakang ada Van der Sar pula. Memang susah nak lepas. Dan musim 2008-2009 menjadi semakin baik apabila gandingan Nemanja Vidic dan juga Ferdinand berjaya menjadi tembok kukuh dekat Manchester United, sehinggakan mereka ni sempat menjalani 14 game tanpa bolos tau. Ni bukan cikai-cikai punya performance. 14 game tak bolos mat. Dan musim 2008-2009 lah Nemanja Vidic diberikan anugerah sebagai pemain terbaik Manchester United semusim dan menjadi antara calon terbaik untuk memenangi anugerah PFA. Tapi Vidic menang anugerah pemain Manchester United terbaik tu adalah versi fan punya lah. Dan kita fast forward ke depan, bila performnya Nemanja Vidic bersama Manchester United, takkan tak ada kelab cuba dapatkan dia. Mesti ada, betul tak? So adalah satu kelab ni yang memang kita tahu kalau player tu perform je memang kelab ni minat, iaitu Real Madrid. Waktu ni Real Madrid memang perhati Nemanja Vidic, mereka nak cuba dapatkan Nemanja Vidic. Lebih kurang season 2010 lah waktu tu Real Madrid minat nak dapatkan Vidic. Tapi lala kali 23 Julai 2010, Nemanja Vidic sah menandatangani kontrak baru bersama Manchester United untuk menolak kemungkinan dia berpindah daripada pasukan Manchester United. Dan waktu tu dia sign kontrak 4 tahun sehingga musim 2013-2014. Dan selepas sign kontrak baru bersama Manchester United, bukan je dapat kontrak baru, dia ni juga diberikan amanah untuk menjadi kapten Manchester United. Waktu tu menggantikan Gary Neville daripada pasukan Manchester United. So bila dia gantikan Gary Neville, sebelum ni dia memang dah ada leadership dah. So bila dia jadi captain, lagilah leadership dia tu semakin baik. Nak cerita pasal leadership Nemanja Vidic ni, bekas goalkeeper pasukan Manchester United yang lain main dekat Wrexham, yang suka main bola lepas tu letak GoPro kat goalkeeper tu, iaitu Ben Foster. Dia pernah cerita yang Nemanja Vidic yang hampa tengok kat atas padang dalam game, dalam training macam tu lah Nemanja Vidic main. Hambayalah mana tak perform CR, mana tak perform Rooney. Tiap-tiap minggu kena hadap dengan Vidic. Ben Foster bagi tahu dalam training Nemanja Vidic akan berlaku sangat-sangat keras. Dia sangat-sangat serius dalam training. Dan kalau perlawanan 5 lawan 5 ataupun 6 lawan 6, semua pemain kalau boleh tak mau satu tim dengan Vidic. Sebab apa? Sebab kalau mereka kalah, memang Vidic ligan apa semua tau. Ni bukan marah-marah saja, ni ligan mat. Tak tahulah dia ligan dia nak tumbuk ke apa kan. Memang dia marah lah kalau mereka kalah. Ben Foster ni bagi tahu kalau dia bolos satu gol, kalau Nemanja Vidic nampak dia boleh buat lagi baik, Nemanja Vidic akan marah dia. So memang bukan setakat dalam perlawanan je Nemanja Vidic ni jadi keras, dalam training sekalipun Nemanja Vidic ni berlaku keras. So memang no wonder attacking pasukan Manchester United boleh hadap dengan defend-defend dekat EPL, sebab tiap-tiap minggu dia kena hadap dengan Vidic. Bukan dengan Vidic saja, dengan Ferdinand pula. Dan kita fast forward ke depan lah, musim 2012-2013 adalah musim terakhir Vidic bersama Ferguson, yang mana waktu tu Ferguson menghadiahkan trofi EPL untuk pasukan Manchester United waktu tu, dan merupakan trofi EPL terakhir yang Manchester United dapat sampailah ni. Waktu tu Vidic dan juga Ferdinand masih lagi menjadi antara partnership yang baik dekat EPL. Dan selepas Sir Alex Ferguson bersara pada musim 2013-2014, boleh kata musim yang malapetaka juga untuk Manchester United, sebab waktu tu Manchester United daripada juara bertahan jadi nombor 7 dalam liga. Dan musim tu pun walaupun Vidic dan juga Ferdinand masih lagi menjadi regular starter, tapi mereka ni dah start digantikan pelan-pelan. Sebab waktu tu ditambah dengan kecederaan dan kurang cergas, so Vidic ni tak dapat bermain selalu dekat Manchester United. Dan waktu tu dia memang bertekad dah dia nak tinggalkan Manchester United, sebab kontrak dia kan tak ada kuota, dia sign kontrak baru habis musim 2013-2014. So dia fikir bila habis kontrak daripada Manchester United, dia nak pindah keluar. Sebab waktu tu dia cerita dia rasa macam dia ni tak boleh go dah dalam bola sepak. Dia rasa dia ni macam writer lama yang bawa pelan tau.
Dan berakhirlah karier Nemanja Vidic bersama pasukan Manchester United, berjaya dapatkan 5 trofi EPL, 3 trofi League Cup, 5 Community Shield, 1 UCL dan juga FIFA Club World Cup. Akhirnya Nemanja Vidic memilih untuk berpindah ke pasukan Inter Milan. Sebelum dia berpindah ke pasukan Inter Milan, sebenarnya ada banyak kelab dekat EPL berminat nak dapatkan dia. Tapi Nemanja Vidic bagi tahu, aku hanya akan main dekat kelab EPL iaitu Manchester United sahaja. So dia berpindahlah dekat pasukan Inter Milan. Musim pertama Vidic bersama Inter Milan boleh kata memang cukup baik lah. Berjaya menjadikan 1 gol dalam musim pertama dia bersama pasukan Inter Milan. Walaupun musim pertama dia berjalan dengan cukup baik, menjadi tembok kukuh dekat pertahanan pasukan Inter Milan, tapi musim kedua sayang, baru main setakat separuh musim, tiba-tiba Nemanja Vidic ni dapat satu penyakit iaitu penyakit hernia. Kalau hampa nak tahu penyakit hernia tu penyakit apa, hampa boleh google sendiri lah. Dan disebabkan penyakit tu, Nemanja Vidic memilih untuk memutuskan kontrak dia bersama pasukan Inter Milan secara persetujuan bersama, dan lepas putus kontrak tu dia memilih untuk bersara. Walaupun dia bersara boleh kata usia muda jugalah, 34 tahun, tapi dia still adalah one of the best player yang pernah aku nampak. Dan kita nak borak pasal style of play Nemanja Vidic pula. Nemanja Vidic adalah sejenis pertahanan yang kalau hang ni seorang striker, kalau boleh hang tak mau jumpa dia. Dekat atas padang Nemanja Vidic ni boleh kata hampir tak pernah takut dengan semua orang. Tak kira lah play tu main tara mana pun, dia akan langgak aja. Tapi dia langgak tu bukan langgak tackle kotak ke apa. Tackle dia walaupun kasar mesti clean punya. Dan dia ni juga tak takut untuk mengorbankan badan dia untuk mengelakkan tim dia daripada bolos. Memang selalulah Nemanja Vidic ni menghabiskan perlawanan dengan berdarah dekat kepala. Bukan berdarah dekat kepala, berdarah dekat hidung, berdarah dekat mulut. Tu memang dah biasa untuk Nemanja Vidic. So bila hang seorang striker, hang berhadapan dengan seorang defender yang memang tak takut mati, so memang hang memang nak elakkan daripada berjumpa dengan dia lah. Banyak striker-striker hebat yang dah mengakui kehebatan Nemanja Vidic. Dan selalu player berhadapan dengan Nemanja Vidic ni memang selalu berakhir dengan kecederaan lah. Memang kasar teruk lah Nemanja Vidic ni. Sebut pula pasal partnership dia dengan Ferdinand. Sebab apa aku kata partner mereka ni synchronize? Sir Bobby Charlton yang pernah bersama Manchester United pada era kejayaan, pada era 1958 sampai 1970-an. Dan waktu tu menyaksikan pasukan Manchester United bersilih ganti pemain. Dia mengatakan yang Manchester United memiliki banyak pemain partnership dekat pertahanan, tapi dia bagi tahu dia tak pernah tengok gandingan yang baik, yang lagi baik daripada Rio Ferdinand dan juga Nemanja Vidic. Bahkan lagi bagus lagi daripada partnership Steve Bruce dan juga Gary Pallister. Sebab dua-dua saling melengkapi tau. Ferdinand adalah seorang defender yang boleh menggerakkan bola naik ke atas. Kita boleh kata ball playing defender, dan boleh buat juga hantaran-hantaran dengan tepat. Dan Nemanja Vidic kita boleh kata sebagai seorang pure centre back dengan cara sliding tackle, dengan cara stand tackle, dengan segala cara sebagai seorang defender. So bila partnership ni, seorang boleh bawa bola, seorang lagi boleh buat tackle dengan cukup baik, masing-masing tak buat kesilapan. So gandingan mereka ni menjadi antara gandingan yang paling mengerikan dekat EPL. Dan kita cerita sikit pasal international career dia. Vidic ni juga pernah menjadi antara salah satu tembok penting untuk pasukan Serbia dan juga Montenegro. Waktu tu mereka ni pernah dapat gelaran Famous Four Defense, iaitu Nemanja Vidic, Mladen Krstajic, Ivica Dragutinovic dan juga Goran Gavrančić. Yang mana 4 pemain pertahanan ni telah membuatkan pasukan Serbia dan juga Montenegro just bolos 1 gol je dalam 10 perlawanan kelayakan Piala Dunia pada tahun 2006. Dan Vidic juga memiliki 56 cap dan berjaya menjadikan 2 gol untuk pasukan international dia. So itulah cerita pasal Nemanja Vidic, pemain pertahanan Manchester United yang sangat-sangat kukuh, yang sanggup mengorbankan diri dia semata-mata untuk menyelamatkan Manchester United daripada bolos. Dan siapa lagi player yang nak aku cerita lepas ni, apa boleh komen kat bawah, okey? Dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.